Virus atau wabak boleh menyebabkan satu dunia terkesan apabila ia tersebar ke serata pelosok dunia, seperti yang pernah terjadi dahulu, iaitu seperti wabak MERS-CoV, Ebola dan SARS. Dan kini jika kita lihat, dunia sekali lagi dilanda wabak yang boleh menggegarkan dunia, iaitu wabak COVID-19 atau juga dikenali sebagai coronavirus. Coronavirus pertama kali dikenal pasti di salah satu wilayah di negara China, iaitu wilayah Wuhan. Dan coronavirus ini dapat dikesan di sebuah pasar makanan laut Huanan, China. Susulan daripada kewujudan wabak ini dan penyebarannya sangat pantas, pada tanggal 30 Januari, WHO telah mengisytiharkan darurat kesihatan global. Negara kita Malaysia juga tidak terkecuali daripada terkena tempias wabak ini. Pihak kerajaan telah mengambil langkah pencegahan, iaitu memutuskan rantaian COVID-19 dengan cara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah memasuki fasa keempat. Bahkan bukan hanya negara kita saja mengambil langkah ini, malahan negara-negara lain juga mengambil langkah pencegahan ini, dan termasuklah negara-negara berkuasa besar. Ada yang sampai memerintah rakyat untuk tidak keluar daripada rumah, iaitu lockdown. Susulan daripada pengambilan langkah ini, kita dapat lihat ia memberi kesan kepada ekonomi negara dan juga ekonomi dunia. Di sini saya akan mengupaskan tentang beberapa kesan negatif COVID-19 terhadap ekonomi negara. Antaranya ialah keluaran dalam negeri kasar Malaysia akan menguncup ekoran wabak COVID-19 yang semakin menular di negara kita. Wabak COVID-19 ini menyebabkan penurunan terhadap pelaburan asing FDI, komoditi dan pelancongan susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Hal ini menyebabkan nilai KDNK Malaysia bagi tahun 2020 sangat rendah berbanding tahun lalu. Dari segi jumlah tenaga pula, ramai pekerja akan kehilangan pekerjaan ekoran COVID-19 serta Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan. Hal ini menyebabkan sumber pendapatan dan taraf hidup penduduk Malaysia turut terjejas, lalu mereka akan terdedah kepada melakukan gejala sosial seperti merompak, mencuri dan sebagainya bagi menampung kehidupan seharian mereka. Syarikat perusahaan kecil juga turut mengalami kerugian yang besar kerana mereka terpaksa berhenti beroperasi sekiranya COVID-19 berlarutan kerana para pekerja mereka terpaksa diberi cuti bagi mematuhi PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi menghapuskan rantaian COVID-19. Oleh itu, kerajaan telah melaksanakan beberapa dasar pemulihan melibatkan dasar fizikal dan dasar kewangan bagi mengurangkan kesan negatif terhadap ekonomi negara. Dasar fiskal adalah dasar berkaitan perbelanjaan kerajaan dan percukaian di mana kerajaan mengumumkan beberapa pakej rancangan ekonomi bagi membantu individu atau syarikat yang terjejas supaya mereka dilindungi kebajikannya, lalu menyokong perniagaan syarikat yang terjejas ini dan memperkukuhkan lagi ekonomi negara. Manakala dasar kewangan adalah dasar berkaitan kadar faedah kecairan dan pengawalan bekalan ekonomi. Dengan adanya dasar-dasar pemulihan ini, maka ekonomi negara
akan bertambah pulih dan stabil seperti sedia kala. Produk dunia kasar. Produk dunia kasar merupakan gabungan produk nasional kasar semua negara di dunia sama dengan jumlah produk domestik kasar. Produk domestik kasar atau lebih dikenali sebagai KDNK. KDNK merupakan jumlah keseluruhan nilai pasaran bagi kesemua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah negara. Manakala produk negara kasar atau keluaran negara kasar merupakan jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh faktor pengeluaran yang dimiliki warga negara sesebuah negara dalam tempoh 1 tahun. Anggaran awal, sekiranya virus menjadi pandemik global, kebanyakan ekonomi utama akan kehilangan sekurang-kurangnya 2.4% daripada nilai produk domestik kasar pada tahun 2020. Namun, ahli ekonomi telah mengurangkan ramalan 2020 bahawa pertumbuhan ekonomi global dari sekitar 3.0% hingga 2.4%. Untuk meletakkan angka ini dalam perspektif, KDNK Global dianggarkan sekitar 86.6 triliun dolar pada tahun 2019. Ini bermaksud bahawa penurunan 0.4% pertumbuhan ekonomi berjumlah hampir 35 triliun dolar yang kehilangan hasil ekonomi. Pasaran saham global. Pasaran saham terbagi kepada dua. Yang pertama, pasaran primer. Pasaran primer adalah tempat di mana saham diterbitkan untuk pertama kalinya. Oleh itu, apabila syarikat disenaraikan buat pertama kalinya di bursa saham dan mengeluarkan saham, proses ini dinamakan sebagai tawaran awam permulaan atau initial public offering. Yang kedua adalah pasaran sekunder. Pasaran saham di mana stok yang ada dibawa dan dijual oleh pelabur runcit melalui broker. Broker adalah individu atau pihak yang menyediakan perkhidmatan urusan jualan saham. Pasaran sekunder adalah pasaran yang mengawal harga saham. Selain itu juga, pasaran ini membolehkan kita berlabur dan berdagang dalam saham untuk mendapatkan keuntungan dari pelaburan pasaran saham. Berikut adalah menunjukkan penurunan pasaran saham global yang disebabkan oleh coronavirus di serata dunia. Penurunan pasaran saham yang tinggi adalah negara Italia, yaitu sebanyak minus 27.3% daripada negara lain. Manakala, penurunan pasaran saham yang rendah adalah negara China dengan sebanyak minus 12.1%. Di sini, kita dapat lihat bahawa kesan pandemik kepada pasaran saham global sehingga buat pertama kalinya penurunan pasaran saham yang terlalu tinggi. Kesan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 ialah penurunan permintaan. Ini bermaksud tidak ada pengguna untuk membeli barang dan perkhidmatan yang tersedia dalam ekonomi global. Kesan ini dapat dilihat dalam industri yang terjejas seperti aktiviti pelancongan. Untuk melambatkan penyebaran virus merebak, negara telah membuat sekatan perjalanan di mana tidak ada penerbangan di dalam negeri maupun negara, atau percutian dan perjalanan perniagaan. Seterusnya, permintaan minyak dan kereta semakin menurun. Hal ini disebabkan semua negara telah mengarahkan perintah penutupan dan penyekatan, dalam arti kata lain lockdown, bagi mengurangkan risiko penyebaran virus. Yang terakhir adalah peningkatan pengangguran. Isu pengangguran ini telah meningkat sebanyak 174.3 million yang disebabkan perintah lockdown di seluruh negara. Ini berlaku apabila sebuah syarikat ingin mengurangkan kos kerugian yang tinggi daripada keuntungan dengan cara mengurangkan kaki tangan maupun perniagaan itu ditutup buat sementara waktu. Kesan COVID-19 kepada ekonomi dunia telah mengingatkan kisah lampau yang berlaku di United States pada tahun 1930, iaitu The Great Depression yang juga mengalami masalah ekonomi dunia. Seperti mana kita tahu, wabak penyakit COVID-19 telah menyebabkan dan mendatangkan kesan yang sangat besar kepada negara Malaysia, bukan sahaja kepada negara Malaysia, malah kepada negara-negara lain juga. Contohnya seperti China, Australia. Okey, di sini saya ingin menyatakan beberapa kesan jangka panjang yang telah berlaku akibat penularan wabak COVID-19. Okey, yang begitu ketara sekali yang kita dapat lihat ialah COVID-19 telah memberikan impak global di mana ia telah menyebabkan puluhan ribu nyawa telah berkorban. Okey. Selain itu, banyak prima juga menyatakan dan menyuarakan kebimbangan mereka kerana akibat COVID-19 mereka tidak dapat menjalankan aktiviti mereka secara langsung. Contohnya industri
aktiviti dan perkhidmatan yang mereka biasa lakukan. Banyak negara juga yang telah mengambil inisiatif untuk menutup sempadan negara mereka bagi menghalang ketibaan dan kemasukan warga negara asing ke negara mereka, dan ini merupakan salah satu inisiatif setiap negara untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Jadi kesimpulannya, kita perlulah elakkan kesan psikologi jangka panjang COVID-19 ini dengan kita sebagai rakyat perlulah mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kesannya kita perlulah menjaga jarak sosial dengan setiap individu. Selain itu kita juga perlulah memakai topi muka sekiranya pergi ke luar rumah atau sekiranya hendak membeli barang, dan kerap membasuh tangan menggunakan hand sanitizer. Itu saja, sekian, terima kasih.